السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah juga pada malam ini kita bertemukan lagi dalam kuliah mingguan kita. Dan sebelum itu saya mohon maaf di atas sedikit kelewatan kerana jalan agak jam lah berbanding dengan hari ataupun minggu-minggu sebelum ni. Dua kali ganda daripada jam. Mungkin orang kedua nak meraihkan, mungkin sebab raya kan. Malaysia ni raya apa pun tak semua orang akan meraihkannya bersama-sama. Jadi apa pun dengan izin Allah juga, maka majlis ilmu pada malam ini dapat berlangsung dan berjalan seperti biasa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Moga-moga kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk faedah dan kebaikan kita semua di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam ini kita sambung perbahasan kita daripada kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, yang mana pada malam ini kita akan sambung ataupun teruskan lagi berkenaan dengan topik sembelihan ahli kitab dengan elektrik dan sebagainya. Sebelum ini kita bahaskan tentang sembelihan ahli kitab itu halal. Kemudian kita bahaskan berkenaan dengan sembelihan ahli kitab untuk upacara perayaan dan agamanya pun berlaku khilaf, dan malam ini kita akan bahas pula sembelihan ahli kitab menggunakan elektrik dan sebagainya, mana selain daripada pisau atau alat-alat yang menyembelih biasa yang digunakan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Pengarah, masalah kedua ialah, adakah penyembelihan mereka mesti sama dan bertepatan dengan penyembelihan kita, iaitu mesti dibataskan pada kerongkong binatang? Persoalan kedua, permasalahan kedua bila membincangkan berkenaan dengan sembelihan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Pada pertemuan lalu kita bahaskan permasalahan yang pertama, iaitu sembelihan Yahudi dan Nasrani untuk upacara keagamaan. Boleh tak kita nak makan sembelihan mereka? Maka kita dapati sebahagian para ulama membenarkan, manakala sebahagian lagi melarang, kerana mereka menetapkan apa yang disyaratkan pada sembelihan orang Islam, maka itu jugalah yang disyaratkan pada sembelihan ahli kitab. Kalau orang Islam disyaratkan menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan yang kedua dia kata macam tu juga dengan ahli kitab. Kalau mereka sembelih atas nama berhala, atas nama Tuhan selain daripada Allah, maka hukum sama sebagaimana sembelihan orang Islam yang bukan kerana Allah. Sebab itu ada pendapat yang mengatakan dilarang. Namun yang rajihnya kita dah nyatakan pada pertemuan lalu bahawa permasalahan yang pertama itu, pandangan yang kuat adalah halal saja walaupun mereka sembelih kita kata atas nama Tuhan mereka, kerana hakikatnya memang mereka itu mengiktiraf adanya Tuhan selain daripada Allah. Mana mungkin kita nak tiba-tiba mereka tadi nak sembelih, tiba-tiba hanya nak mempertuhankan Allah sebagaimana orang Islam, sedangkan kepercayaan mereka itu sendiri pun menyelisihi orang Islam. Itu permasalahan pertama yang dah kita bahaskan pada pertemuan lalu. Namun permasalahan yang kedua pula adalah bagaimana pula sembelihan ahli kitab tadi
Kalau pada orang Islam sembelihan biasa bukan pada keadaan darurat, maka sembelihan tadi mesti pada bahagian kerongkong, kecuali bila mana melibatkan binatang yang liar atau binatang-binatang yang tidak boleh disembelih dengan kaedah biasa, barulah dia pergi kepada hukum sebagaimana hukum buruan, iaitu dilukakan mana-mana bahagian yang mematikan binatang. Namun dalam keadaan biasa boleh tak? Kalau ahli kitab tadi mereka sembelih tadi bukan pada bahagian kerongkong. Jadi adakah dibataskan pada kerongkong itu hanya untuk orang Islam, ataupun juga mesti perkara ini disyaratkan juga pada ahli kitab? Itu persoalan dia. Itu persoalan. Syarat itu sememangnya dipastikan oleh kebanyakan ulama, tetapi fatwa kebanyakan daripada ulama mazhab Maliki menjelaskan bahawa syarat itu tidak dimestikan. Jadi di sisi jumhurul ulama, maka para jumhurul ulama termasuk mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali dan juga mazhab Hanafi, mereka mensyaratkan bahawa sembelihan itu walaupun daripada ahli kitab mesti juga ia dilakukan pada bahagian kerongkong. Maknanya mesti sembelih bahagian yang sama juga sebagaimana orang Islam. Namun dalam mazhab Maliki, mereka tidak mensyaratkan bahawa sembelihan ahli kitab itu mesti pada kerongkong, kerana perbahasan yang Nabi sebut tentang sembelihan pada bahagian kerongkong dan sebagainya, itu perbahasannya merujuk kepada orang Islam. Adapun bagi ahli kitab yang mana mereka bukanlah Islam, maka tidak disyaratkan sebagaimana yang disyaratkan kepada orang Islam. Maknanya dalam permasalahan yang kedua ini juga mazhab Maliki mereka lebih terbuka. Sebagaimana persoalan sebelum ini, dalam kita kata permasalahan pertama pun, mazhab Maliki jugalah yang mengatakan bahawa boleh sahaja sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani tadi, walaupun untuk upacara agama, tetap hukumnya halal dimakan. Kerana kita tahu memang hakikatnya mereka sembelih bukan kerana Allah. Maka dalam permasalahan kedua pun sama juga. Mazhab Maliki dia terbuka. Dia kata tak disyaratkan sembelihan ahli kitab itu pada bahagian kerongkong, sebagaimana yang disyaratkan oleh jumhurul ulama. Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi, ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Dia kata dalam menafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah yang berkaitan dengan maksud ini, berkata, ini adalah dalil yang jelas. Sesungguhnya binatang buruan dan makanan kaum ahli kitab itu termasuk makanan yang baik-baik yang dibolehkan memakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang demikian itu adalah halal yang mutlak, tiada persoalan lagi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengulangi beberapa kali kerana menolak syak dan ragu dan menghilangkan rasa kurang selesa yang selalu menimbulkan was-was dan meminta perbincangan yang panjang, aku pernah ditanya oleh seorang Kristian yang meminta leher ayam lalu dimasaknya, adakah boleh dimakan oleh orang Islam? Jawabku, boleh, kerana itu adalah makanannya dan makanan para padri dan rahibnya. Sekalipun cara seperti itu bukanlah cara penyembelihan kita, yakni orang Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita memakan makanan mereka secara mutlak tanpa ada syarat. Jadi Imam Ibnu Al-Arabi, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, antara hujah yang dibawa beliau untuk menyokong pandangan mazhab Maliki, pandangan imam beliau, ialah dia mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang halalnya buruan dan juga makanan ahli kitab itu tak diletakkan pun apa-apa syarat, tak diikat pun dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang dibincangkan tentang orang Islam. Bila membincangkan tentang sembelihan orang Islam, maka syarak letak syarat-syarat, mesti disebut nama Allah, sembelihan mesti pada bahagian leher. Tetapi bila membincangkan tentang sembelihan ahli kitab, Allah sebut secara mutlak, apa dikaitkan dengan apa-apa syarat.
Dan ayat tadi berkenaan dengan perbahasan makanan ahli kitab yang halal dimakan oleh orang Islam itu ada beberapa tempat dalam Al-Quran, semuanya sama Allah sebut secara mutlak. Jadi bila begitu dia kata menunjukkan bahawa di situ tak disyaratkan pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kata sembelihan ahli kitab ini dengan syarat-syarat tertentu. Mana Allah tak sentuh, Allah tak sebut, Allah tak nyatakan. Sedangkan kalau perkara yang berkait dengan halal dan haram, pasti Allah akan sebut dalam Quran. Bagaimana perkara-perkara yang lain dinyatakan dengan jelas. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Dan dia yang Allah telah memperincikan bagi kamu apa yang diharamkan ke atas kamu. Maknanya dalam bab perkara yang haram Allah akan perincikan. Tapi dalam bab sembelihan ahli kitab Allah sebut mutlak, menunjukkan bahawa itulah perinciannya. Maknanya boleh makan saja, walau bagaimana kaedah sembelihan sekalipun yang dilakukan oleh ahli kitab. Ini kata Imam Ibnu Al-Arabi. Siap dibawa lagi untuk menyokong pandangan dia tadi suatu kisah bila mana ada seorang Kristian datang bertanya kepada beliau, ataupun pernah ditanya oleh seorang Kristian yang memintal leher ayam, mana bukan kaedah sembelihan, tapi dipulas tengkuk ayam tadi sehingga ayam tadi mungkin lehernya putus ataupun dia mati. Ini je tu, tak sembelih pun. Lalu ditanya kepada Imam Ibnu Al-Arabi, adakah daging ayam tersebut boleh dimakan oleh orang Islam? Maka dia kata boleh. Kerana Allah tak meletakkan syarat, maka itulah jua pegangan beliau dan para imam dalam mazhab Maliki. Maknanya sebab tu kita sebut sebelum ni pun dalam mazhab Maliki ni, dalam bab makan minum, selagi tidak ada dalil yang jelas, yang sahih, yang melarang ataupun yang mengharamkan, kita dapati dalam mazhab Maliki lah paling keluasan dalam bab makan minum. Itu yang saya sebut sebelum ni, bahawa dalam mazhab Maliki hukum memakan buaya boleh tak? Boleh. Dalam mazhab Maliki hukum memakan katak pun boleh, cuma makruh saja, dia bukannya haram. Tapi kalau di sisi jumhur haram, ini haram dan sebagainya. Kerana pendekatan mazhab jumhur ulama dalam bab ini, mereka lebih mengambil pendekatan berhati-hati. Bukan maknanya mazhab Maliki ini tak berhati-hati, tak. Kerana mazhab Maliki mereka lebih cenderung kepada apa yang dinatakan oleh dalil. Kita dah sebut di awal prinsip tentang halal dan haram, bahawa nak mengharamkan sesuatu mesti ada dua syarat. Yang pertama nas tadi sahih, yang kedua nas mestilah sahih. Sahih ni makna jelas. Kalau sekadar nas tadi sahih tapi tak jelas, ataupun nas tadi sahih tapi hadisnya lemah, maka tak boleh dijadikan sebagai hukum, tak boleh dijadikan sebagai hukum syarak untuk kita berhujah. Untuk fadail boleh, kadang untuk kelebihan beramal nak berhati-hati boleh, tapi untuk jadikan sebagai tunjang kepada hukum, nak meletakkan hukum haram, halal dan sebagainya, maka tak boleh berdasarkan nas yang tidak memiliki dua syarat tadi, iaitu sahih dan juga sahih. Yang jelas, sahih lagi jelas. Kalau tak jelas pun sahih saja, belum tentu lagi ulama akan sepakat. Itu yang kita dapati, hadis-hadis yang sahih masih lagi berlakunya khilaf di kalangan para ulama. Kerana apa? Hadis tadi tidak sahih, tidak jelas, yang menyebabkan sebahagian ulama memahami maksud seperti ini, sebahagiannya memahami maksud dengan maksud yang lain. Sebab itu dalam bab ini mazhab Maliki paling terbuka, paling luas. Mana dari segi hukum asal dia kata boleh kalau Allah sebut secara mutlak. Namun begitu, kita dah sebut kisah pada pertemuan yang lalu, bila mana Imam Malik sendiri diberikan dengan ditanya tentang sembelihan untuk tujuan upacara keagamaan oleh ahli kitab, dia kata aku membencinya tetapi aku tidak mengharamkannya. Maknanya dari segi hukum dia tak suka juga, bukan dia nak makan pun, tapi dari segi hukum tak boleh kita haramkan benda yang kita tak suka. Maknanya dari segi waraknya tinggalkanlah. Kalau kita tahu ahli kitab tadi dia tak sembelih dengan cara menyembelih pada bahagian lain, dia patahkan tekuk ke, dia buat apa ke yang selain daripada sembelih bahagian kerokok, kita tahu. Maka seeloknya atas dasar warak kita tinggalkan, tak perlu makan, tapi jangan kita haramkan. Itu kalau pegang kepada kaedah dalam mazhab Maliki.
Supaya apa? Keluar daripada khilaf. Kerana jumhur mengharamkan. Sebab jumhur mengharamkan, jadi nak selamat kita tak perlu makan. Namun dalam i'tiqad kita tak haramkan benda itu, kerana Allah tidak mengharamkannya di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu berkenaan dengan sembelihan ahli kitab pada bukan bahagian leher. Jadi apa yang mereka anggap betul dalam agama mereka adalah halal bagi kita, kecuali apa yang telah didustakan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dalam perbuatannya. Jadi apa yang ahli kitab anggap benda itu boleh dalam agama mereka, mana kita pun boleh makan. Dan kita tahu mereka tak sembelih sebagaimana sembelihan kita. Jadi bila begitu, makna boleh saja secara zahirnya, dari segi hukumnya, menurut mazhab Maliki kita boleh makan, kecuali apa yang Allah dustakan amalan-amalan yang mereka lakukan. Mana Allah tolak perkara tersebut secara jelas dalam Quran, yang tu baru kita tinggalkan. Selagi mana Allah tak sebut di dalam Quran akan kesalahan perbuatan tertentu atau meletakkan syarat-syarat tertentu, maka dia balik kepada keumuman dalil tersebut. Dan para ulama kita telah berkata bahawa kaum ahli kitab itu telah membenarkan wanita mereka berkahwin dengan kita, sehingga halal buat kita untuk menyetubuhi mereka. Dan para ulama kita juga sebut bahawa selain daripada sembelihan ahli kitab, wanita-wanita ahli kitab juga halal untuk dinikahi oleh lelaki-lelaki daripada kaum muslimin. Ini hukum antara hukum-hukum yang Allah beri pengecualian kepada ahli kitab. Maknanya yang halal hanyalah wanita mereka kepada lelaki muslim, tetapi lelaki ahli kitab tak halal bagi wanita muslim. Dan saya dah sebut sebelum ini bagaimana para ulama menyebut antara sebabnya kerana lelaki ini adalah ketua dalam keluarga, dan biasanya dia akan mempengaruhi cara hidup beragama isteri dan anak-anaknya. Jadi bila seorang suami tadi muslim mengahwini seorang wanita yang ahli kitab, kebarangkalian besar untuk isterinya itu mengikuti agama suaminya itu adalah besar.